Berapa banyak friend yang anda ada di Facebook? Kalau setiap friend memuat naik hanya satu mesej satu hari dan anda ada 200 friend, tak larat juga nak baca post sebanyak itu. Tetapi realitinya tidak semua friend anda post di Facebook secara konsisten. Daripada 200 orang, mungkin ada dalam 40 sahaja yang aktif pun. Berapa banyak pula masalah yang sedang dihadapi oleh projek anda di pejabat? Jikalau ada 12 masalah dan setiap satu mengambil masa 2 minggu untuk menyelesaikannya, anda perlukan setengah tahun untuk mengatasi semua masalah projek tersebut. Anda boleh tunggu lama itu? Tetapi kalau anda buat analisa yang lebih terperinci, anda akan dapati hanya sejumlah kecil daripadanya menyumbang kepada sebahagian besar akibat negatif yang ditanggung oleh projek anda. Corak yang sama juga telah diperhatikan semasa pandemik COVID-19. Pakar pengkaji telah mendapati kalau kebiasaan seorang pembawa virus menjangkiti satu atau dua orang yang lain, terdapat sekelompok kecil daripada mereka yang menjangkiti jauh lebih ramai. Mereka ini dipanggil super spreader. Ikuti penerangan selanjutnya untuk memahami corak yang telah dilihat dan bagaimana anda boleh menggunakannya untuk menjadikan kerja dan kehidupan anda lebih efisien. Kebanyakan perkara dalam dunia ni tidak berlaku secara sama rata. Bukan semua friend Facebook kita memuat naik status mereka setiap hari. Bukan semua masalah kita memberi kesan yang sama besar dan hanya sebahagian kecil pembawa virus COVID-19 yang menjangkiti ramai orang. Corak ini diterangkan oleh prinsip Pareto. Ia sempena mengambil nama seorang pakar ekonomi berbangsa Itali, Vilfredo Pareto, yang telah menemukannya pada tahun 1896 ketika membuat kajian perihal taburan kekayaan penduduk. Beliau mendapati lebih kurang 80% daripada tanah di negara Itali dimiliki oleh 20% daripada rakyatnya. Kekayaan tertumpu hanya kepada sebilangan kecil. Prinsip Pareto mengatakan dalam banyak situasi ada hubungan yang tidak sama rata antara sebab dan akibat atau input dan output. Dianggarkan kira-kira 80% daripada akibat datangnya daripada hanya 20% daripada sebab atau punca. Oleh itu, ia juga dikenali dengan nama peraturan 80-20. Kita dapat melihatnya dalam banyak aspek kehidupan seharian kita. Semasa mesyuarat di pejabat misalnya, hanya sebilangan kecil yang kerap memberi komen. Kebanyakan yang lain tak buka mulut pun. Manakala sebahagian besar masalah disiplin pekerja dilakukan oleh kumpulan kecil daripada mereka. Dalam hal pengurusan peribadi misalnya, masa kita terhad, setiap perkara yang kita pilih untuk dilakukan bermakna kita tidak dapat melakukan beberapa perkara lain. Kebanyakan kita akan berpuas hati jika kita sentiasa sibuk membuat sesuatu. Ia memberi ilusi produktif. Tetapi jika anda membuat analisa yang lebih teliti, anda akan dapat perhatikan 80% daripada hasil kemajuan peribadi anda datangnya daripada 20% aktiviti yang dilakukan, manakala selebihnya hanya memberi kebaikan yang sedikit. Contohnya, lebih banyak faedah diterima mengisi masa membaca buku ilmiah daripada membaca berita terkini. Dalam bidang perniagaan pula, syarikat selalunya melayan semua pelanggannya dengan perhatian yang sama, mungkin dengan menugaskan seorang jurujual untuk setiap akaun. Tetapi corak yang biasa dapat dilihat adalah 20% daripada senarai pelanggan tetap sesebuah syarikat menyumbang kepada 80% daripada jumlah jualan. Jika ini benar, langkah strategik yang patut diambil adalah memberi tumpuan yang lebih kepada pembinaan hubungan baik dengan pelanggan yang 20% itu. Impak kepada prestasi jualan masa depan akan lebih terjamin. Orang yang telah memperkenalkan dan memberi nama kepada konsep prinsip Pareto ini adalah pakar pengurusan terkenal bernama Joseph M. Juran pada sekitar 1940-an. Dia telah mengaplikasikan prinsip Pareto kepada bidang pengawalan dan peningkatan kualiti, terutamanya dalam industri pengeluaran produk. Prinsip Pareto memberi satu teknik dalam menyusun dan memberi keutamaan. Untuk satu masalah kualiti misalnya, punca-puncanya boleh disusun mengikut sumbangan kekerapan bagi setiap jenis, dan tumpuan utama penyelesaian perlu diberi kepada sebilangan kecil punca masalah kualiti yang paling kerap itu. Prinsip ini telah menjadi asas kepada satu jenis carta yang dinamakan Carta Pareto. Ia adalah satu metod visualisasi yang baik untuk membentang maklumat penting dengan cara yang ringkas.
Carta Pareto adalah seperti carta bar yang biasa anda bina, dengan sedikit kelainan. Ambil satu contoh analisa data berkenaan rungutan pelanggan. Rungutan tersebut dibahagikan kepada 6 kategori dengan bilangan rungutan masing-masing. Jika setiap rungutan sama pentingnya kepada pelanggan, kita harus tumpukan kepada yang paling kerap. Susun bar tersebut mengikut susunan yang paling kerap di sebelah kiri. Dengan itu, lebih mudah untuk mendapat gambaran keutamaan kategori rungutan yang patut mendapat tumpuan dahulu. Carta ini boleh dipertingkatkan lagi dengan menambahkan maklumat dan peratusan sumbangan kumulatif dalam bentuk carta garis. Tentukan peratusan sumbangan untuk faktor yang paling tinggi, kemudian peratusan gabungan dengan faktor kedua tertinggi, dan seterusnya. Dengan ini, sesiapa pun dapat membuat kesimpulan dengan cepat. Sebagai contoh, 2 faktor tertinggi menyumbang sebanyak 66% daripada jumlah rungutan, manakala 3 faktor tertinggi menyumbang 84%. Bergantung kepada jumlah peratus pengurangan yang ingin disasar, keputusan tindakan yang optimum dapat ditentukan. Prinsip Pareto hanyalah satu pemerhatian umum, bukannya formula. Pecahan yang tertera dalam peraturan 80-20 hanya merupakan garis kasar berkenaan dengan taburan kebiasaan yang kita lihat. Ia boleh jadi 90-10 atau 70-30. Angka tersebut tidak penting, yang penting kadarnya. Tetapi kadang-kadang kita perlu memberi perhatian 100%. Ada situasi di mana kita perlu selesaikan semua masalah. Misalnya berkaitan dengan keselamatan kapal terbang. Dalam bidang pendidikan pula, kita perlu memberi perhatian kepada semua pelajar, bukan hanya kepada pelajar yang berpotensi untuk cemerlang. Tiada satu pun yang ketinggalan. Kesimpulannya, daripada membuang masa memberi perhatian kepada semua faktor secara sama rata, anda hendaklah tumpukan usaha dan masa anda kepada sebilangan kecil yang dapat memberi impak yang besar. Pemilihan aktiviti dengan cara sistematik dapat menjimatkan masa dan tenaga dan memaksimalkan pulangan dan keberkesanan. Yang penting adalah kecenderungan untuk sentiasa memikirkan tindakan yang lebih efisien dan memberi fokus kepada yang lebih utama.